Baru 21, Miss. Okay. Okay. So, buat tutorial tu sebab kalau tak buat kamu tak faham apa yang kamu tak faham. Okay. So, before tu kita akan discuss dulu soalan past year 16-17 ni. 2016-2017. Jadi soalan yang lain sikit sebab biasanya okay, first sekali macam biasalah kita tentukan dia probability density function untuk continuous. Okay, kita tahu dalam soalan kita mesti ada melibatkan integration ataupun differentiation lah. Okay, so beza sikit dalam soalan ni sebab dia suruh cari constant tapi constant yang untuk di limit ni negative C to C. Biasanya dia suruh cari constant dekat dalam function kita tapi sekarang dia suruh cari constant di C kita ni, maksudnya di limit kita. Kejap saya tak jumpa soalan. Okay. Alright, so soalan yang pertama, show that C is equals to 3. Biasanya soalan macam ni, soalan yang suruh cari constant ni biasanya dia akan suruh show. Sebab apa? Sebab kalau kamu salah cari constant dekat sini, kamu akan salah semua soalan yang di bawah ni. So make sure betul lah bila kamu cari constant tu, lagi-lagi bila soalan suruh show, itu ialah free marks untuk kamu. Sebab kamu memang dah tahu dah C tu apa. Kalau tak ada idea sekalipun nak cari constant tu macam mana, jawab je soalan B dengan C menggunakan constant yang dia bagi. Okay, sebab itu ialah free marks kat kamu. So contoh untuk soalan A, kita tahu kalau kita ada PDF, kita tengok kita punya summary tadi, kalau kita ada PDF, nak cari constant mesti kena integrate negative infinity to infinity is equals to 1. So basically kita buat benda yang sama, kita integrate from negative infinity to infinity equals to 1. So limit kita kat sini ialah negative C to C. So kita tulis negative C to C sahajalah. So function kita is x square over 18 dx. Okay. So kita integrate kan, ini akan equals to 1. Okay. Integrate negative infinity to infinity fx is equals to 1. So kita integrate kan ni, kita akan dapat x square integrate dapat x cube over 3 times 18. From negative C to C equals to 1. Okay. So just substitutekan C dekat dalam X kita, kita akan dapat C cube over 18 times 3 berapa? 54. 54 minus dengan negative C cube over 54. Okay, negative cube dapat negatif so dia jadi positif lah dekat situ. So kita akan dapat 2C cube over 54 equals to 1. So C cube equals to 54 over 2, betul tak? 54 over 2 is equals to 27. Itulah C cube is equals to 27, so kita ada C is equals to automatically 3 lah, cube root of 3, cube root of 27 equals to 3. Cube root tak ada plus minus kamu jangan buat plus minus pula dekat situ. So itu untuk soalan A. So kita tahu C kita is equals to negative 3 dengan 3. So basically ini ialah negative 3 x 3. Okay. So untuk jawab soalan yang seterusnya, find the cumulative distribution function ni. Macam biasalah kita basically integrate kan, saya tak nak tunjuk dah, kita buat banyak kali dah, kamu boleh buat sendiri yang itu. So which is ini jawapan yang kamu akan dapat. Okay, integrate kan satu-satu make sure mula daripada x less than 0, integrate kan negative infinity to x, make sure buat complete kamu punya jalan kerja. Saya tak nak tunjuk, saya dah tunjuk banyak kali, kalau tak faham pergi balik kepada example sebelum ni. Okay, untuk soalan C, dekat sini dia kata hence. Okay, which is kena gunakan kita punya CDF ni. Untuk jawab soalan 1 dengan soalan 2 mesti kena gunakan kita punya CDF. Soalan 1 dan soalan 2 boleh je jawab untuk guna PDF, tapi since dia kata hence, mesti menggunakan daripada B kita. So untuk jawab soalan C1 tu, which is untuk cari P X between 0 and 2, sama dengan apa di sini? Kalau kita ada CDF? F2 minus F0. Okay, F2 minus F0. Okay, so kamu tak boleh integratekan lah kat sini. Sebab dia kata hence wajib kena pakai yang CDF kita. So kat sini tak ada masalah sebab kita ada satu sahaja kita punya function. Basically 2 dekat dalam ni, 0 pun dekat dalam ni. So just substitutekan lah. Kita ada 2 cube over 54 plus 1 over 2 minus 2, 0 minus 0 plus 1 over 2.
Okay, dapat berapa situ? Jawapan dia ialah 4/27 lah. Okay. Sini akan dapat 4/27. Okay, so last one, median of X sama juga. Memang boleh guna PDF, kena integrate kan, tapi since soalan cakap hence, kita kena guna apa formula find median? Fm. Fm equals to 0.5. Okay, Fm equals to 0.5. Sama juga, tak ada masalah since kita ada satu je function, terus substitutekan m cube over 54 plus 1/2 equals to 0.5. Okay, which is kamu dapat m sama dengan kosong lah kat sini, 0.5 tolak 1/2, kosong, kosong darab 54, kosong, so kita akan dapat m cube equals to 0, so m kita automatically sama dengan 0 lah. Okay, simple, very simple. Okay, so next question, kita naik atas lah dulu. Soalan nombor 9. Okay, saya nak kamu cari dulu PDF kamu ni. PDF kamu. Sebenarnya soalan nombor-nombor saya ni semua tak ikut urutan tau. Kamu pandai-pandai lah. Saya nak kamu cari dulu PDF ni, saya bagi 2 minit. Dapat tak? For x less than 0, kita ada d over dx. 0 equals to 0, wajib kena ada. Walaupun nampak macam tak ada function kat situ, mesti akan dapat 0, tapi wajib kena ada. And then the next range kita ada x1, d over dx, 4x cube minus 3x4. So kita dapat 12x square minus 12x cube. Okay, and last one kita ada 4x greater than 1, differentiate 1. Kita dapat 0. Okay, so dekat situ function kita is fx, PDF kita. 0 kita boleh sekalikan, and then kita ada 12x square minus 12x cube untuk range 0x1, and kita ada 0 untuk otherwise. Okay, semua orang dapat? Dapat, Miss. Okay, simple dekat situ. Soalan yang kedua, find mode of x. Macam mana kita cari mode? Graph. Graph PDF kita. Okay, graph PDF. So kalau sebelum-sebelum ni, tak apalah, kita lukis dulu graph PDF kita. So B, maksudnya graph inilah graph yang kita kena lukis. Kita lukis inilah dekat sikit. So soalan B, kita nak lukis graph, obviously ada x axis, ada y axis. X kita, fx kita. Okay, so range yang kita ada is 0 to 1. So kita label je lah, kita ada 0, kita ada 1. Okay, so basically substitute 0 dekat dalam function kita, substitute 1 dekat dalam function kita. Kalau substitute 0 jadi apa?
Satu tu 0 dalam 12x square minus 12x cube jadi apa? 0 0. lah. Kalau substitutekan 1 pun jadi 0 juga, betul tak? Sini akan jadi 0. So macam manalah shape kamu ni sebenarnya? Biasa kita buat macam yang tadi soalan kita buat, dia soalan linear sahaja. Function kamu ialah linear, so simple, tak ada masalah pun. Ini apa shape dia ni? Graf apa tu? Cubic. Cubic, graf cubic. Okay, graf cubic ni, graf cubic kita ada dua jenis. Satu yang bahu kanan bahu kiri tu kalau kamu ingat, satu lagi bila kita ada positif negatif. So ini ialah graf yang case yang kedua ini. Okay, negatif dekat sini. So graf kamu sepatutnya dia akan jadi kena dekat sini, naik turun dekat sini. Okay, ini graf cubic kamu 12x square minus 12x cube. So sekarang kamu punya prior knowledge untuk lukis graf chapter 5 plus semester pentinglah untuk jawab soalan mode ni. Okay, sebab kalau dia bagi soalan cubic, kamu kenalah lukis graf cubic tu. So sekarang mode kita ialah nilai yang paling tinggi. So obviously nilai yang paling tinggi tu ialah maximum point kita, which is dekat sini. Okay, ini nilai maximum point kita. So mode kita berada di sini. Ini mode kita. Persoalannya macam mana kita nak cari nilai yang kat sini? Siapa ingat? Itu ialah nilai maximum point kamu. Siapa ingat macam mana kita cari maximum point kita? Anyone? Kita belajar last semester chapter 9, chapter 10 kot, chapter 10. Cuba fikir. Anyone? Macam mana kita cari maximum point kita ni? Di sini. Ada orang ingat tak? Tak ingat? Intersection. Intersect. Intersect ke tak intersect? Second. Kalau bagi masuk 0.5 miss? Bagi masuk 0.5, ini bukan dekat tengah-tengah ni. Ini bukan dekat 0.5. Okay, saya lukis dia kebetulan dekat tengah-tengah. Itu bukan 0.5. Nilai maksimum kita belajar dalam maximum point, minimum point. Siapa ingat? Tak ingat? Tak ada orang ingat? dy over dx sama dengan 0. 0. Okay. Macam mana nak cari maximum point? Dy over dx kamu sama dengan kosong, ataupun kita kena guna kita punya equation tu lah, formula kita. Nanti kita akan tengok untuk soalan kuadratik pula. So basically macam mana nak cari maximum point dia ialah dy over dx equals to 0. So basically dy over dx kita, ini fx kita lah, di sini fx kita. So dy over dx kita is 24x minus 12 times 3, kita ada 36x square. So kita ada 24x minus 36x square equals to 0. So kita boleh keluarkan 12 dekat situ, 12x. Kita ada 2 minus 3x equals to 0. So 12x equals to 0. 2 minus 3x equals to 0. X equals to 0. X equals to 2 over 3. Okay, x equals to 0, x equals to over 3. Dua jawapan kita. Obviously bukan x equals to 0 sebab x equals to 0 dekat sini. Itu ialah minimum point kita. So maximum point kita ialah dekat x equals to 2 per 3. Dia tak tanya point pun, dia tanya mode kita. Ini yang kita nak tahu nilai x dekat sini. So automatically mode kita ialah x equals to 2 over 3. Okay, boleh faham macam mana kita cari mode? Boleh miss. Okay. So kalau kita lukis graf linear je tak ada masalah lah, kamu tak perlu pun nak buat berjalan panjang-panjang ni. Tapi sebab dia graf cubic ataupun dia graf kuadratik nanti, kita akan nampak graf tu, which is nilai yang paling tinggi tu ialah nilai maksimum. Kalau kamu beruntung jelas nampak daripada graf tu tak ada masalah lah, kita tak perlu cari. Tapi sekarang memang kita kena cari maximum point dia. Okay, so itu how to find mode. Kena lukis graf, kena cari nilai maximum point dia. Okay, so sekarang soalan satu lagi, find px between 0.2 0.5. Tak ada masalah lah, dia tak ada tulis hands juga dekat situ. Kita boleh je pakai yang ini. So basically ini soalan C, p 0.2 x 0.5 is equals to f 0.5
minus F0.2. Okay, substitutekan 0.5 dalam ni, substitutekan 0.2 dalam ni, kita dapatlah jawapan dia 0.2853 dekat situ. Okay, so itu je, tambahan sikit mode, macam mana nak cari mode kita kalau ada graph cubic dekat situ. Okay, seterusnya kita tengok soalan. Sekejap ya. Okay. (2018-2019). Okay, boleh buat dulu? Okay, ni soalan 2018-2019. Kita ada continuous random variable with CDF. Okay. So, first question, find the median. So, bila soalan CDF nak cari median macam tadilah, formula kita straight away FM equals to 0.5. Okay, substitutekan M dekat dalam kita punya function tu, ada satu je function, tak payah fikir pun, so ada satu je. Substitute kat dia je lah. 1/9, kita ada 2M square minus M cube over 3 equals to 0.5.
So kalau susun 0.5 times 9 dekat situ kita akan dapat 0.5 times 9 dapat berapa? 1/2, 9/2. 9/2. Sini kita akan dapat 2m square minus m cube over 3. Okay, simplifykan kita punya equation ni, kita darab, simplifykanlah, kita darab semua dengan 3, darab dengan 2, kita darab dengan 3 dulu. So di sini kamu akan dapat 6m square minus m cube minus 9/2 times 3, kita akan dapat 27/2 minus 27/2. Simplifykan lagi, darab dengan 2 dekat sini, kita akan dapat 12m square minus m cube 2m cube minus 2m cube minus 27 equals to 0. Okay. So kalau kita susunkan dia, kita akan dapat 2m cube minus 12m square plus 27 equals to 0. Betul? Dapat? Dekat situ? Dapat, Miss. Okay. Macam mana nak selesaikan 2m cube minus 12m square plus 27 tu? Macam mana nak dapatkan m tu? Ada power cube dekat sini. Apa yang kita buat? Obviously tak boleh factorize. So nak kira macam mana lagi, tekan je lah calculator kamu. Okay, calculator kamu dekat equation tu ada sampai power 3 kan? Yang nombor 4 tu. Okay, tekan calculator kamu. 2, negatif 12, kosong 27. Okay, sebab M kita tak ada dekat situ. So A2, B negatif 12, C0, D27. Berapa jawapan kamu dapat? Supposedly ada 3 jawapan lah. M1 equals to? 5.56. 5.56. M2? 1.72. 79. 1.79. Satu lagi? Negative 1.35. Negatif 1.35. Okay. So kita ada 3 jawapan kita. Mana satu jawapan kita? Sebenarnya. Range kita is between 0 to 3. So jawapan kita satu je. Medium kita satu je. Between 0 to 3 jawapan kita ialah 1.79. Okay. Since median kita is between 0, 3, kita akan ambil M is equals to 1.79 kat situ. Okay. Simple je tapi akan macam confusion kamu sebab dia ada power cube kat situ. Tapi basically tekan je lah calculator kita, sama je. So kita dapat M equals to 1.79. Okay. So the next question is to find the probability density function. Okay, boleh cari sendiri probability density function tu. Saya tak nak buat juga. Kamu buat sendiri. Which is kita dapat B equals to, jawapan dia ialah Fx equals to 1/9 for x minus x square. Okay, kamu buat kirakan satu-satu. Syarat semua orang tahulah nak buat apa. Okay, so kita dah ada probability density function, kamu cari, kamu differentiatekan satu-satu, differentiatekan kosong, differentiatekan ni, differentiate satu, so kita akan dapat yang ni lah. Okay, so the next question, hence find the mode and the median. So mode, obviously kita kena lukis graph PDF kita. Kita lukis graph PDF kita dulu. So untuk cari mode kita. So lukis graph PDF kita. Kita ada X, kita ada Fx kita. So range kita is from 0 to 3. So kita ada 0, kita ada 3. Substitute 0 dalam ni dapat? Zero. 0. Okay, 0 lah. So equal 0 kat sini. Substitute 3 dapat? Tolong kira. 1/3 Kamis. Yes, 1/3. So 1/3. Agak je lah kat sini. Equal dekat sini. Okay. So kalau kita susun balik kita punya function tu, kita sepatutnya akan dapat negatif 1/9 x square plus
4/9x, which is di sini ialah graf kuadratik. Okay, kuadratik yang negatif. Okay, so graf sedih lah, graf sedih. So kita lukislah graf kita sedih daripada sini ke sini. Okay, sambunglah ke mana-mana, tak kisahlah, kita tak nak lukis graf pun, sebenarnya kita nak tahu mood dia je. So nilai yang paling tinggi ialah nilai maksimum kita, mood kita ialah nilai maksimum kita di sini. Okay, sama juga kalau macam tadi kita kata kita buat dy over dx equals to 0, boleh, tak ada masalah, kita buatlah dy over dx equals to 0. So dy over dx kita equals to 0. So dy over dx kita, this one differentiate, kita akan dapat negative 2/9 x. This one kita differentiate, kita akan dapat 4/9 plus 4/9 equals to 0. X sama dengan berapa tu? Berapa X kamu? 2. 2. Okay, so kita dapat 2. So ngamlah dekat sini 2. Okay, so mod kita sama dengan 2. Atau itu satu cara lagi cara. Ataupun kalau kita guna quadratic, kita tahu kalau kita ada equation quadratic kita, bila kita buat completing the square, kita akan dapat terus kita punya maksimum dengan minimum point kita. Ataupun kita boleh pakai formula untuk cari nilai X maksimum kita ialah X equals to negative B over 2A. Okay, B kita ialah 4/9 lah. 4/9 B kita negative 4/9 over 2. A kita is negative 1/9. Negative 1/9. Jadi kamu akan dapat 2 juga. Okay, dua-dua cara diterima. Ini diterima, ini pun diterima juga. Kalau tak nak ingat banyak-banyak, basically bila kita ada graf yang quadratic, curve, graf yang curve, cari maximum point dia, dy over dx equals to 0 terus. Okay, so conclusionnya mod kita is dekat x equals to 2 di situ. Okay, jelas macam nak cari mod? Boleh? Okay ke semua orang? Kalau ada curve, dy over dx equals to 0. Kalau graf Okay, linear Miss. tak ada masalah. Kalau graf linear memang tak ada masalah lah untuk kita cari. Okay, so next is to find mean. Mean tu apa? Mean ni kita nak cari apa sebenarnya ni? EX. X, okay, EX. Kan median EX. Macam biasalah, integrate from 0 to 3, X, function kamu apa kat dalam ni. Okay, cari sendiri juga. Okay. Okay, carilah mean kamu dulu. Cari mean kamu. Integrate kan? Function kita tadi apa? Bukan yang ni function kita. Function kita kalau cari mean mesti guna PDF. Ini function kita. Sebab tu dia kata hence dekat sini. So kita nak guna function 1/9 for x minus x square. So dalam ni sepatutnya 1/9 for x minus x square dx. Okay. Okay, cari dulu kamu punya mean.
Dapat? Berapa kamu punya min? 7/4 7 kah, over Miss? 4. 7/4. Okay, kira-kira kita dapat 7/4. Okay, 7/4. Okay, so mod x equals to 2, min 7/4. Kenapa saya concludekan? Sebab dekat sini dia kata state the skewness of the distribution with the reason. Okay, kalau kamu ingat skewness kita belajar dekat chapter 6, skewness. Okay, ada dua cara untuk tentukan skewness kita, sama ada kita guna Pearson coefficient which is xk greater than 0, sk less than 0. Cara kedua ialah by using mean, median dengan mode kita. So kalau kamu tengok apa yang kita ada dekat sini, kita ada mean kita is equals to 7/4 ataupun 7/4 equals to 1.75. Okay, 7/4 ataupun 1.75. Mode kita is equals to 2. Okay. So apa yang kita nampak dekat sini, mean kita lagi kecil daripada mode kita. Mean kita lagi kecil daripada mode kita. Siapa ingat dia skew to the left ke skew to the right? Tak ingat lah tu. Okay, kita ada di tengah-tengah ialah nilai median kita. Median obviously, median always berada di tengah-tengah. Okay, median di tengah-tengah. Contohlah kamu nampak je lah ni median di tengah Ini median, ini median. Ini median. Okay, so kalau kita ada graf, contoh graf saya bawa ke sebelah sini. Satu lagi graf saya macam ni, satu lagi graf kita macam ni. Okay, median berada di tengah-tengah. Okay, yang paling tinggi ialah nilai mode. Paling tinggi ialah nilai mode. Mode pun berada dekat median. Yang paling tinggi ialah nilai mode. Okay, mean ialah nilai yang slanted tu lah, maksudnya yang kat bawah ni. So dekat sini ini ialah nilai mean kamu. Ni mean kita. So ini sama, mean kita di tengah-tengah. So di sini mean kita di sini. Okay, so apa yang kamu nampak dekat sini, graf yang sebelah kiri saya sekali ni ialah graf skewness, skew to the right. Okay, ini ialah graf symmetrical, symmetrical lah. Ini graf skew to left. Okay, so nampak apa graf ni, apa conclusion kita ada ialah mean less than mode kita. So graf kamu skew to right ke skew to the left? Left. Skew to the left sebab mean kita lagi kecil daripada mode kita. Okay, so graph kita skew to the left. Okay, so itu prior knowledge untuk chapter 6 kamu kena tahulah. Okay, saya ada tulis mean less than median, less than mode. Dia to the right, to the left, tengok balik lah. So basically berdasarkan graph ni kamu boleh faham kot apa benda yang kita nak buat. Boleh ke? Okay ke? Ni soalan 2018-2019 soalan 2 tahun lepas. Tahun lepas tak ada exam. Kamu ingatlah tahun lepas tak ada exam. Harapnya tahun ni adalah exam. Okay, so itu saya nak bincang soalan-soalan tu. Seterusnya kita tengok tutorial. Ada soalan tutorial kamu? Soalan 15, Miss. Soalan 15. 11, 12, 13, 14, 15. Soalan 15. Okey. Sebenarnya soalan ni ada kaitan satu sama lain yang belum buat boleh tengok dulu soalan. Okay, so
Kenapa saya off mic saya? Kamu dengar ke apa saya cakap tadi? Tidak dengar, Miss. Tidak, Miss. Kamu ni mana bagi tahu? Bukan ni. Tengah buat soalan. Aish, okay. Okay, lagi sekali lah saya explain. Soalan continuous random variable. Continuous dengan PDF, okay. So biasanya dia akan bagi fx. Dia bagi fx dekat kita, tapi sekarang dia bagi GW, so tak ada masalah lah. Sama je. So kita tahu kalau PDF, soalan pertama dia suruh cari constant A dengan B. Okay. So kita tahu bila PDF, kita nak cari constant kita, benda yang pertama yang paling penting kita kena tahu ialah definition kita lah. Integrate from negative infinity to infinity is equals to 1. Okay. So macam kita buat, ini soalan yang sama macam tadi sebab dia suruh cari A dengan B. Kita ada dua constant dekat situ, obviously kita kena ada extra information. Sebab tu dia bagi probability ni dekat kita. Okay. So kita guna ini dulu. Kita ada probability W between 2 and 4, 23/51. So kita ada AW plus B between 2 and 4. Obviously dekat sinilah function yang ini. Sebab tu kita letak AW plus B sahaja. W tu kamu jangan cari pula. W tu constant kita, variables kita. Dia macam X. So dekat sini integrate AW akan jadi apa? Integrate AW? AW Integrate. Square over 2. Okay, ingat W tu ialah constant kamu. Kamu consider je dia sebagai X lah. So ini akan jadi BW. From 2 to 4 equals to 23/51. So masukkan je nilai for, kat sini kita akan dapat 16A/2 plus 4B minus 4A/2 plus 2B equals to 23/51. So kalau kita selesaikan kat sini, kita akan dapat dua equation lah. So 16A, 16/2, 8 minus 2 kita ada 6A. And then 4 minus 2 kita ada 2B plus 2B equals to 23/51. Okay, so boleh simplifikan kita tengok kat sini 6, kat sini 2, kita boleh simplifikan which is boleh bahagi dengan 2 dekat situ. So bahagi dengan 2, sini akan jadi 3A, sini akan jadi B, 23/51 divided by 2 dapat berapa? 23 over 102. 102. So kita boleh jadikan B kita subject, B is equals to 23/102 minus 3A. So that's our first equation. Okay. Kalau macam soalan tadi kita buat, soalan pasir tadi yang kita buat tu dia terus dapat A dengan B. So senang sikit lah. So sekarang dia ada dua equation. So itu satu equation kita daripada apa yang dia bagi kat kita. So the next one ialah kita kena guna yang inilah. Okay, apa yang kita punya definition kita. Kita ada integrate from negative infinity to infinity, GW DW is equals to 1. Okay, so negative infinity to infinity tu kita ada integrate from 0 to 4 function AW plus B DW plus 4 to 5 function BW plus A DW equals to 1. Okay, so integrate kan? Kita ada AW square over 2 plus BW 0 to 4. Sebenarnya ini dah kira dah, kamu dah kira dah yang ni AW plus B 0 to 4 tu. Belum lagi. Kamu tak kira, sorry. Plus integrate BW square over 2 plus AW. Okay, cari equation apa equation dia kat sini? Equals to 1. Tak tentukan nilai, cari equation dia. Panjang sikit, banyak fraction dekat situ, tapi kalau boleh kita simplifikan fraction kita, simplifikan.
Okay, kat situ boleh selesaikan sendiri. So kamu akan dapat simultaneous equation, kamu akan dapat nilai A dengan nilai B kamu lah. A dengan B kita. Apa jawapan A dengan B? Boleh tengok, checkkan tak? A dapat berapa? Ada orang dapat A dengan B? Eh 1/18 Miss. 1/18, B B 1/17. 1/17. Okay. Yang belum dapat boleh sambung kira lah. Okay. Basically just simultaneous equation je. Kat sini kamu akan dapat satu equation. So ada equals to 1 dekat sini. Kita dapat satu equation and then sub je B kita dekat dalam ni. Okay. So kita dapat A dengan B dekat situ. So itu simultaneous equation kamu. So basically kita dah ada function kita. Kita ada B dengan A dengan B kat situ. So kita tulis balik lah. Ada GW equals to A kita 1/18, W plus B kita 1/17. And then kita ada 1/17, W plus 1/18. Okay. Baru jawab soalan yang dekat sini. Belum pergi soalan A lagi. Baru find the value of A dengan B. Soalan macam ni sangat bahaya sebab kalau kamu salah A dengan B, kamu salah semua yang di bawah tu. So be careful lah masuk balik dalam equation kita. So soalan yang seterusnya dia kata soalan yang pertama tu dia tanya PW less than equals to 3. Macam mana nak cari? Kita ada graf PDF. Apa yang kita kena buat? Boleh tak nak buat F3? Boleh tak sama dengan F3? Tidak boleh, Miss. Tak boleh. Dia betul sama dengan F3 tapi kamu kena cari graf PDF lah. So jangan buang masa, kita terus integratekan. Okay, so integratekan less than 3 tu maksudnya from 0 to 3 lah. Okay, sebab nilai yang paling kecil kita dekat sini ialah 0. So from 0 to 3, kita ada function yang ini. So kita ada 1/18W plus 1/17W. Okay, integratekan, dapatlah jawapannya apa. Okay, kiralah di situ. Yang belum habis tadi kira tu, boleh kira dulu. Saya bagi masa dulu untuk kamu kira. Dah nak habis masa dah. Okay. Sepatutnya kamu akan dapat 29/68 di sini. Okay? Betul? Ada yang dah dapat? Betul. Okay. So 29/68. Yang tak habis kira lagi tak apa kan? Buat perlahan-lahan, jangan risau. Nanti boleh tengok balik video ni. 29/68. Okay? So saya nak pergi kepada soalan yang B sebenarnya. Value of U if PW greater than U is equals to 39/68. Kita dah buat dah soalan ni tadi sebenarnya.
P greater than P tadi yang kita buat tu, Px greater than P. Tapi, banyak pula P. Soalan ni minta PW greater than U equals to 39/68. Okay, 39/68. Okay. Saya tulis tadi dekat kita punya summary tadi, extra kita. Kalau nampak je greater dekat dalam soalan random variable ni kita tak nak. Okay. Kita mesti kena tukar dia jadi 1 minus. So benda yang pertama kita buat bila nampak greater ni kita akan tukar lah. Dia jadi 1 minus PW less and equals to U equals to 39/68. Okay. So 1 kita bawa pergi sebelah, kita akan left with W less and equals to U equals to 1 minus 39/68 dapat berapa? (29/68). Betul? Semua orang boleh ke? Boleh berada bersama saya semua orang? Okey ke semua orang? Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Boleh. Alright. So tadi kita ada greater. So dalam soalan random variable ni kita tak nak greater. Lagi-lagi soalan cumulative kita tak nak greater. So kita tukar dia jadi less than, 1 minus less than. So 1 ni kita bawa pergi sebelah, 1 tolak 39/68. Kita dapat 29/68. Nak guna cara tadi boleh. Kita tengok 29/68 berada di 0.42. Okay, 0.42 tu kita ada function yang atas tadi lah. Kamu boleh check lah 1/4 dekat dalam function kita ni. Tapi kalau kita prefer balik dekat soalan A kita dekat sini probability kita pun 29/68. So kalau kita tak nak buang masa dekat situ, obviously refer from kita punya soalan A kita tahu PW less than equals to 3 is equals to 29/68. So kita terus concludekan U kita is equals to 3 dekat sini. Okay, simple je di situ. Boleh? Kalau dia tak sama dengan apa-apa, kita carilah 29/68 is equals to 0.426. Okay, 0.426. Masukkan 4 dekat dalam ni, kamu akan dapat berapa? Okay. Contohlah kalau kamu dapat lebih daripada 0.426, so kita akan masukkanlah function kat sini. Kita akan integratekan dia. Macam tadi kita buat soalan tadi. Tapi sekarang kebetulan pula daripada soalan A ialah 29/68. Okay, sepatutnya ada hence dekat soalan tu sebenarnya. Kebetulan ada 29/68. So kita tahu PW less than equals to 3 is equals to 29/68. Automatically U kita equals to 3 lah. Banyaknya garisan. Boleh ke? Boleh, Miss. Okay. So itu je kita sempat bincang. Next class kita is on Thursday, kelas online kita. Saya akan discuss habiskan tutorial kamu. So cuba untuk buat banyak-banyak sejauh mungkin lah. Ada yang dah habis dah sebenarnya chapter 9 kan. Nanti kita akan bincang on Thursday. Okay? Boleh? Okay, Boleh, ke? Miss. Alright. Okay. Boleh, Miss. Saja untuk hari ni. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Cepat, jangan lama. Miss, Ya. mau tanya Thank you, soalan Miss. yang 21 Thank tu, you, Miss. Okay. Soalan nombor 21C. 21C. Yang semalam tu, Miss. Y equals to 4x minus 3 EY variance X. Saya tinggal var X tu lagi, Var. Miss, belum dapat. Y equals to, apa soalan dia tadi? Y equals to 4x minus 3. Ya. 4x minus 3. So kita ada, kalau dia suruh cari EY kita jadikan E lah. So kalau dia suruh cari variance tu kita jadikan dia variance lah. Variance Y equals to variance 4x minus 3. Okay. So properties dekat sini variance ialah 4 square variance X. Kita. Okay. So variance X kamu akan dapat daripada soalan tu lah. So kat sini 8 darab dengan variance X kamu apa? Kan variance X. Iya, di soalan A ni.
Enough. Ya, Miss. Ni variance X. Oh. So variance X darab je dengan darab je dengan 8 kita dapatlah variance Y. Oh, oke, Miss. 8. Dapat. Kita sini bukan 8, 16. Okay. 16. Alright. Oke, Miss, thank you. Okay.